Okay. Hai, salam sejahtera. Kita teruskan dengan pembelajaran kita berkaitan dengan bab 1. Jadi cikgu cuba habiskan topik bab 1 kerana dia pengenalan kepada kimia dan dia tak masuk dalam peperiksaan SPM nanti. Okey. Jadi kita ada lagi 2 subtopik. Pertama adalah 1.2 penyiasatan saintifik dalam kimia. Okey, tajuk ini apakah itu penyiasatan saintifik? Dia adalah satu kaedah saintifik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sains. Jadi sebenarnya langkah-langkah untuk penyiasatan saintifik pernah belajar semasa di tingkatan 1. Masih ingat apakah langkah-langkah dia? Okey, jadi cikgu just go through. Jadi belajar boleh tengok yang detail dia. Jadi pertama, membuat pemerhatian. Kita perhatikan apa yang berlaku di sekeliling kita, apakah masalah. Membuat inference, mengenal pasti masalah. Okay, lepas tu membuat hipotesis, mengenal pasti pemboleh ubah, mengawal pemboleh ubah, dan merancang eksperimen, mengawal data, mentafsir data, membuat kesimpulan dan menulis laporan. Jadi langkah-langkah ni sebenarnya kita boleh gunakan semasa kita buat eksperimen nanti di dalam bab 2, bab 3 sampai bab 8. Okay, jadi ini belajar kena baca sendiri penerangan setiap item. Jadi cikgu cepat sikit. Okay. Baik, seterusnya yang ini adalah pengetahuan am. Dia sangat penting untuk masa depan, terutamanya bila murid-murid sampai ke universiti. Semua bahan kimia kena diuruskan sendiri. Tak ada pembantu makmal membantu anda. Macam saya masih ingat dulu saya buat thesis final year project. Jadi semua kena buat sendiri. Bahan kimia kena buat sendiri, cuci bahan semua kena buat sendiri. Mana ada pembantu makmal. Okey, jom kita tengok subtopik 1.3 penggunaan, pengurusan dan pengendalian radas dan bahan kimia. Pertama, yang ini semua makmal mesti ada, iaitu peraturan am di dalam makmal. Pernah baca peraturan am dia? Mestilah tak pernah. Bolehkah kita makan di dalam makmal? Bolehkah kita minum? Jawapannya tak boleh. Apa rasional dia? Jadi sebab setiap peraturan dia ada rasional dia. Contohnya kita tak boleh minum di makmal kerana air itu tak berwarna. Asid alkali pun tak berwarna. Jadi bila kamu minum, takut terminum asid ataupun alkali. Mana tahu kawan jahat ke, dia masukkan asid ke dalam botol air ke, itu dia musuh cinta ke, betul tak? Jadi kena ikut semua peraturan yang ditetapkan. Okey, jadi ini boleh baca sendirilah. Ini peraturan dia. Okey, seterusnya kadang-kadang kalau kita buat eksperimen, kalau yang betul-betul lah, tapi kita tak ada lah. Jadi yang pembantu makmal sediakan bahan kimia memang pakai macam ni. Kalau di universiti nanti kita boleh pakai seperti ini. Pertama, goggles supaya kalau asid dia tak kena mata kita tuang asid. Okey, topping mulut ini sudah biasa, semua orang pakai hari ini, tapi ini jenis lain. Okey, kemudian sarung tangan. Okey, ini memang cikgu akan minta belajar pakai apabila kita menjalankan eksperimen. Baju makmal, lab coat. Okey, kalau ada tumpahan bahan kimia, kita tak kena baju kita terus. Dan akhirnya kena pakai kasut makmal untuk melindungi kaki kita kalau terkena bahan kimia ke, objek tajam ke, bahan toksik. Okey. Jadi ini pakaian kita. Dan ini alat-alat yang ada terdapat di dalam makmal. Contohnya kebuk WhatsApp. Kebuk WhatsApp pernah tengok di belakang makmal sana. Dia bila kita buka switch, kita akan dengar bunyi. Macam kebuk WhatsApp ni macam ditapur. Mak kamu masak, goreng, dia buka kipas, dia sedut gas itu. Samalah macam itulah. Tujuan dia adalah untuk kita untuk sedut gas yang contohnya WhatsApp yang beracun, bebal sengit. Okey, yang ini makmal kita tak ada. Ini adalah pancuran air shower. Jadi terutamanya bila kita kena asid di mata ke, kena asid di badan kita ke, kita cepat-cepat tarik, dia akan keluar air supaya kita boleh cairkan asid ataupun kebakaran. Okey, boleh padam api terus. Okey, dan dua-dua ini memang ada di makmal kita, iaitu alat pemadam kebakaran. Tapi saya sendiri lebih suka guna pasir.
Jadi Mak Mau pernah berlaku kebakaran. Jadi di bawah alat pemadam api saya letak pasir. Jadi saya suka guna pasir untuk padam api. Kerana kalau kita guna alat pemadam kebakaran, satu Mak Mau akan warna putih nanti. Susah kita nak kemaskan. Jadi pasir senang sikit. Pernah berlaku di Mak Mau SMK Tambun. Terbakar, dia membakarkan alkohol, belajar itu. Okey, jadi kita padam api itu dengan pasir lah. Standby lah. Jadi ingat, lain kali kalau kebakaran berlaku, orang yang paling dekat kepada pasir pergi ambil pasir. Cikgu pergi ambil kamera. So saya rakam video up supaya dapat like banyak lah. Boleh ingat lah, siapa paling dekat pasir, ambil pasir. Okay, jadi contoh bahan kimia yang kita selalu guna dalam kebut wasap adalah yang ini, asid sulfurik pekat. Dia akan keluarkan gas klorin. Gas klorin ini memang berbau Clorox. Gas amonia, oh ini berbau kencing. Kencing kuda. Pernah hidup kencing kuda? Tak pernah kan? Nanti datang Mak Mau, saya bagi kamu gas amonia. Kamu akan faham apakah itu bau kencing kuda. Okey. Seterusnya, penyimpanan bahan kimia. Jadi di dalam Mak Mau kita terdapat berbagai cara untuk kita simpan bahan kimia. Pertama adalah logam reaktif. Jadi kadang-kadang kita tengok news, Mak Mau terbakar, ada letupan semua. Letupan ini selalunya disebabkan oleh bahan reaktif ini. Lithium, natrium, kalium. Setiap Mak Mau ada bahan kimia ini. Jadi bahan kimia ini kita akan simpan di dalam minyak parafin untuk mengelakkan dia kena air. Kalau dia kena air, dia meletup. Dia akan meletup, dia akan bertindak balas dengan reaktif, dengan cegas. Okey, kemudian untuk hidrokarbon, contohnya alkohol, alkana, dia senang terbakar. Kita akan main alkohol ini di dalam tingkatan 5 nanti. Jadi kita kena simpan di jauh daripada sumber haba. Okey. Dan yang lain contohnya hidrogen peroksida. Yang ni kalau kita tengok YouTube, bahan kimia ini adalah untuk membuat gunung berapi. Mereka demonstrate, mereka masuk bahan kimia ni, dia akan memecut gunung berapi. Okey, jadi yang ini kena simpan di dalam botol yang gelap. Dan ada lagi bahan yang berasid, beralkali, kena kunci. Dan logam yang toksik ini pun sama, kena kunci, takut nanti ada orang masuk dan curi. Dan juga letak di tempat yang bebas daripada sumber haba. Okay. Jadi semua ni Mak Mau kita ada, Mak Mau kita pun ada kunci. Okay, akhir sekali kalau kita nak buang bahan kimia, ini pun selalu kita minta bantuan pembantu Mak Mau. Jadi belajar boleh tahu sikit-sikit lah. Jadi selalu kita buang dalam sengki ataupun tong sampah saja. Okay. Tapi bolehkah semua bahan kimia itu dibuang dalam sengki? Tidak. Jadi contohnya hidrogen peroksida tadi, kita boleh buat dalam sengki kalau dia tak begitu pekat. Kalau dia sangat pekat, kita kena cairkan, tambah air dulu untuk cairkan dia. Okey, dan kemudian sisa-sisa ini perlu dibuang di dalam bekas khas. Okey, ini pun sama, pelarut ini perlu dibuang dalam bekas yang tertutup. Okey, jadi yang lain, okey, kalau tak faham boleh tanya pembantu Mak Mau ataupun cikgu lah bagaimana untuk membuang bahan ini. Okey, jadi semua sama juga, kena masuk ke dalam tong yang special. Okey. Ini pun sama, ini mudah meluap. Meluap maksudnya you letak di atas meja, dia akan keluar gas, membebaskan gas, dia meluap. Okey. Ini semua boleh belajar, ada buku teks kan? Belajar sila baca sendiri. Okey, kadang-kadang kita simpan di sinilah untuk membuang. Okey, kemudian kita hantar ke pusat pelupusan. Okey. Jadi kalau berlaku kemalangan, ini tingkatan 1 pernah belajar, tak apa. Okey, cepat-cepat maklumkan kepada guru ataupun pembantu Mak Mau. Jadikan kawasan tumpahan itu adalah kawasan ralangan. Okey. Jadi boleh guna pasir untuk buat sempatan.
Okey, bersihkan tumpahan itu dan lupuskan tumpahan itu. Jadi selalunya yang berlaku adalah ini. Pernah tengok newspaper tak? Jadi ini mercury. Okey, tumpahan mercury. Okey, mercury bahaya, sangat bahaya kerana ada keracunan mercury. Boleh baca berita lah berkaitan dengan tumpahan mercury ni. Jadi bila tumpahan mercury ni, cepat-cepat lapor kepada cikgu ataupun pembantu makmau. Okey, jadi ini adalah simptom-simptom kalau mengalami keracunan mercury. Dan ingatlah jangan sentuh mercury itu dengan tangan sendiri. Jadi termometer ini memang kita selalu guna termometer dan bila kita kacau termometer itu senang pecah. Jadi mungkin berlaku tumpahan mercury. Cepat-cepat bagi tahu cikgu, kita akan uruskan. Okey, kalau terkena juga cepat-cepat kena pergi ke hospital, kena bagi tahu. Okey, baik. Ini adalah kesimpulannya. Ini adalah buku nota ringkas yang cikgu sediakan. Saya akan share file dia, PDF file dia di dalam WhatsApp. Jadi murid-murid boleh cetak bab 1 dan bab 2 dulu. Jadi untuk memudahkan pembelajaran seterusnya untuk minggu depan. Okey, kesimpulannya, penyiasatan saintifik dalam kimia adalah satu kaedah sistematik untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan saiz. Terdapat berapa langkah? Langkah-langkah kaedah saintifik. Belajar boleh baca sendiri. 11 langkah. IQ sekali diakhiri dengan menulis laporan. Kemudian subtopik 1.3, alat perlindungan diri, goggle, topeng mulut, sarung tangan, baju makmau dan kasut makmau. Balatan keselamatan yang ada di dalam makmau adalah kebut wasap, pancuran air, ice wash, alat pemadam api dan pencuci tangan. Okey, dan bahan kimia yang memerlukan cara simpanan yang spesifik. Contoh bahan reaktif kena simpan dalam minyak parafin. Yang hidrokarbon, alkohol contohnya, kena jauh dari cahaya. Bahan yang senang terhurai, contohnya hidrogen peroksida, simpan dalam botol yang gelap. Okey, bahan yang asid ataupun alkali kena simpan dalam kabinet yang berkunci. Okey, manakala logam berat, heavy metal dengan bahan toksik kena simpan di dalam bekas yang khas dan dikuncikan. Okey, dan seterusnya sisa-sisa ini kebanyakan kita boleh buang di dalam tong sampah ataupun sinki saja. Tapi kalau sisa-sisa ini, bahan kimia ini kena dilupuskan dengan cara yang tertentu, iaitu hidrogen peroksida, sisa pepejal contohnya kaca getah, hidrokarbon, bahan yang asid dan beralkali, dan juga logam besi dan bahan toksik. Ini perlukan pelupusan yang khas, jadi perlu maklum kepada cikgu. Dan apa-apa kemalangan di makmau kena bagi tahu cikgu. Okey, terutamanya yang tumpahan mercury tadi. Okey, itu saja untuk video untuk bab 1, selesai bab 1. Jadi mulai minggu depan kita akan masuk bab 2 yang penting. Jadi masa itu kita baru buat latihan. Jadi sampai minggu ini dengan minggu lepas pun tak ada latihan lagi. Belajar boleh relax lagi. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.